Quran adalah cerita. Kata Syed Tantawi, seorang mentafsir Quran yang terkemuka dari Mesir, sebenarnya pendekatan Quran ni cerita. Itu sebab ibu bapa yang hebat, ibu-ibu yang hebat pada hari ni, ambillah pendekatan bercerita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami membawa kepada kamu cerita-cerita terbaik. Cerita terbaik adalah cerita-cerita daripada Al-Quran. Cerita nombor baik, nombor dua baik daripada As-Sunnah, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi pun bercerita kepada para sahabat. Kita pun kena cerita kepada anak-anak. Tahu tak Nabi bercerita tentang ada dua orang wanita, kedua-duanya punya anak. Nabi cerita pada para sahabat. Mereka sedang duduk, mungkin bersembang-sembang, tiba-tiba seorang daripada mereka, anaknya dilarikan di serigala, dibunuh, mati. Maka kini mereka berebut-rebut seorang anak yang tinggal. Dua orang ibu, seorang agak berumur, seorang muda. Anak mereka berdua dilarikan, seorang daripada ini dilarikan oleh serigala. Maka kedua-duanya berebut mengatakan yang tinggal seorang itu anak mereka. Sebenarnya anak itu anak yang muda itu. Yang tua tu anak dia dilarikan serigala, dibunuh, mati. Maka dia bawalah kedua-dua kes itu, kedua orang itu bawa kes tersebut kepada hakim. Hakim pada masa itu Nabi Daud AS. Nabi Daud dalam keputusannya melihat budak ini, zaman dulu tak ada DNA, tak ada cara nak trace. Maka Nabi Daud buat keputusan anak ini milik wanita yang lebih tua itu, kerana mungkin sangkaannya wanita ini sudah tidak mampu lagi melahirkan anak. Yang muda ni ada potensi lagi. Lalu kedua-duanya tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Yang muda itu yang punya anak dengan sebenarnya tak puas hati. Ketika mereka keluar dari mahkamah Nabi Daud, jumpa dengan Nabi Sulaiman, putera Nabi Daud namanya Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman disapa oleh yang muda, berkata, wahai Nabi Allah, Nabi Daud buat keputusan tidak menyembelih saya, anak ini anak saya. Maka Nabi Sulaiman buat keputusan yang baru. Dia berkata, kalau gitu dua-dua berebut, potonglah anak ini, separuh bagi pada ini, separuh bagi yang ini. Maka si tua kata, baik-baik, keputusan itu bagus. Yang muda kata, kalau itulah keputusan, tak payahlah, biarlah anak ni hidup. Maka Nabi Sulaiman faham daripada situasi itu, anak itu milik si muda. Tentulah orang yang punya anak, dia tidak sanggup melihat anaknya diapa-apakan. Maka dia merujuk kembali kes itu kepada ayahandanya Nabi Daud. Dan Nabi Daud pun membetulkan keputusannya tadi, bahawa anak itu dilarikan oleh serigala, anak si tua, anak wanita yang lebih tua. Faham tuan-tuan? Macam tak faham ni tengah lagi. Maka Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah banyaknya cerita yang kita jumpa dalam hadis. Cerita tentang tiga orang, seorang buta, sopak dan botak. Tahu kan kisah ni kan? Tak tahu. Ada tiga orang. Ni cerita dalam hadis sahih. Botak, sopak, buta. Maka datanglah malaikat untuk menguji ketiga-tiga manusia ini. Jumpa dengan si sopak. Kau nak apa? Aku nak sihat, kulit cantik. Lagi nak apa? Aku nak jadi usahawan. Zaman dulu usahawan dan ternakan unta. Maka aku akan doa kepada Allah, engkau jadi sembuh, kau akan dapat kekayaan, jangan lupa pada kebajikan. Baik, doakan Allah, maka semulalah dia dari sopaknya. Kini diberi kepadanya sepasang unta. Unta berkembang biak, jadi banyak, jadilah orang kaya. Malaikat pergi pada yang kedua. Hai botak, apa yang kau nak? Nak rambut tumbuh dengan cantiknya dan jadi usahawan. Usahawan apa? Lembu. Baik, aku doakan kepada Allah, kau akan sembuh, rambut kau akan cantik, kau disenangi orang, kau minta bantuan dekat mana-mana yayasan pun, dekat mana-mana tempat pun, senang diluluskan. Maka dia pun dapatlah apa yang dia nak, jadilah di usahawan lembu. Pendek dengan cerita. Malaikat pergi pula pada yang buta. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hajat kau? Hajat aku mata celik, jadi usahawan kambing. Baik, aku doakan kepada Tuhan. Mendoakan, celiklah matanya, dan kini dia menjadi usahawan kambing. Masa berlalu, masing-masing dah jadi orang kaya. Segak, terpandang, terhormat. Malaikat datang lagi sekali untuk menguji yang pertama, kedua, yang ketiga dalam rupa masing-masing satu masa dulu. Datanglah seorang sopak berjumpa dengan tokek unta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kotor, keluar. Tiada bahagian untukmu. Aku membina kekayaan ini daripada scratch.
Aku banner kain daripada scratch. Sekarang dah kaya, kau datang nak minta-minta, pergi, halau. Maka malaikat yang menyerupai orang sopak ni berkata, engkau telah gagal dalam ujian ni. Allah dalam sekelip mata boleh hancurkan perniagaan kau. Maka itulah yang berlaku, jadilah dia merempat pada semula. Malaikat pergi pada yang dulunya botak, dan rupa malaikat pun botak. Tanya kepadanya minta bantuan. Orang miskin itu dihalau keluar. Malaikat berkata kepadanya, engkau gagal dalam ujian ini. Dan gagallah dia, hancurlah dia, kembalilah dia kepada keadaan yang mula-mula. Malaikat pergi pada yang buta dahulunya. Assalamualaikum fulan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah bagi-bagi orang ni duduk tak nampak. Apa yang tuan perlukan? Saya perlukan kambing, susunya pun jadilah. Oh, kambing, ambil, bagi bahagian yang paling baik. Kambing yang paling elok, baka yang paling elok, bagi padanya. Dulu saya pun buta, Allah bagi pada saya kurniaan sembuh, bagi saya kambing. Allahu Akbar. Rupa-rupanya hidup ni ujian, tuan-tuan. Ujian datang dan pergi. Maka si buta ini yang berjaya dalam ujiannya. Maka